Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi was وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Minhajus Salam, muka surat kelima Jawi, Rumi 10. Jawi 10, Jawi 5, Rumi 10 dan ke-50. Sifat yang ke-50 yang terakhir. Ya, sifat yang ke-50 daripada 50 yang terakhir. Selesai kita sifat yang wajib bagi Allah 20, lawannya mustahil 20, satu yang harus bagi Allah 41 dah semua. 4 yang wajib bagi Rasul selesai dah. 4 yang mustahil bagi Rasul selesai dah. Jadi 41 tambah 8 49. Jadi yang ke-50 lah ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan ke-50 yang terakhir. Yang terakhir. Daripada segala simpulan iman yang 50 itu, harus pada hak segala mereka itu, mereka itu Nabi dan Rasul. Sebab apa tiba-tibanya mereka itu? Sebab sebelum ni kita dah bahas berkaitan dengan Rasul lah. 42 Rasul wajib bersifat siddiq, 43 amanah, 44 fatanah, 45 tabligh, 46 lawan je, lawan bagi siddiq, iaitu mustahil dusta. Yang ke-47 mustahil tidak amanah, khianat. Yang ke-48 mustahil bodoh. Yang ke-49 mustahil sorok, sembunyikan. Yang ke-50 daripada segala simpulan iman yang 50 tu, yang terakhir lah, yang ke-9 lah. Kalau Rasul tu yang ke-9. Harus pada hak segala mereka itu, Rasul-Rasul, Nabi dan Rasul yang Allah utuskan. Mana-mana Nabi dan Rasul yang Allah utuskan, alaihimus salatu wassalam, bersifat sebelum tu alaihimus salatu wassalam, alaihimus salatu wassalam. Bila kita nak sebut nama Rasul, kita kata alaihissalam. Kalau seorang alaihissalam, kalau ramai alaihimussalam, alaihimussalam. Tapi Nabi kita selawat dan salam. Oleh kerana bila sebut segala Rasul, hak segala mereka itu, semua Nabi dan Rasul, termasuklah Nabi kita. Jadi oleh kerana ada Nabi kita dalam semua tadi itu, kita kata alaihimussalatu wassalam. Alaihimussalatu wassalam tu selawat dan salam lah. Bahasa lain sallallahu wasallam alaihi ataupun sallallahu alaihi wasallam, sama je. Jadi
alaihim, ke atas mereka semua, salatu, selawat, wassalam, dan sejahtera atas mereka semua itu. Jadi kalau tak ada nama kita, ini bukan semestinya wajib, bukan, ini biasanya. Jika tak ada nabi kita dalam kelompok nabi, rasul-rasul yang kita nak bincang, kita akan kata alaihimussalam. Macam kita kata kita nak kelompokkan nabi-nabi itulah. Macam Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh. Lepas tu ada lagi Nabi Musa, Nabi Isa. Ramai kita sebut kan? Kita pun nak sebut sekali, alaihimussalam. Takkan kita nak sebut satu-satu. Macam contohnya Nabi Adam alaihissalam, macam Nabi Idris alaihissalam. Panjang nak cerita, penat lah. Jadi macam ni kita nak gabung sekali, kita sebutlah. Kalau kita ada cerita apa-apa, kita nak kelompokkan mana-mana Nabi dan Rasul, kita kelompokkanlah dia. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, itu Nabi yang terawal. Mereka ni Nabi-Nabi terawal, iaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh ni yang terawal. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh alaihimussalam. Tapi bila kita kata semua Nabi, contoh kita kata Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita alaihimussalatu wassalam. Sebab ada Nabi kita je, yang lain dapat selawat salam sekali. Tak ada Nabi kita dalam tu, alaihimussalam. Cuma kalau nak kata selain pada tu pun boleh. Tak ada Nabi kita pun nak cakap alaihimussalatu wassalam pun boleh. Cuma biasanya guna gitulah. Sebab Nabi kita selawat dan salam, Nabi yang lain salam saja kan. Okay? Sebab tu dia alaihimussalatu wassalam. Sebab dia kata hak segala mereka itu Nabi dan Rasul, dan salah seorangnya Nabi kita, automatik ada alaihimussalatu wassalam. Bersifat dengan sifat manusia. Bersifat dengan sifat manusia. Jadi maknanya pegangan simpulan iman yang ke-50 nak kita pegang, walaupun Nabi ni hebat, mana-mana Nabi dan Rasul ni seorang mereka yang hebat-hebat, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi mereka manusia. Maka bila mereka manusia, sifat-sifat mereka pun manusia lah. Bila sebut manusia, makhluk, bukan Tuhan. Kena tahu yang tu yang pertama. Yang pertama, Nabi-Nabi ni bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Manusia tu makhluk lah, dengan maksud bukan Tuhan. Dan bila sebut makhluk, tak mungkin makhluk akan bersifat dengan sifat ketuhanan. Makhluk akan bersifat dengan sifat makhluk lah. Tak akan mungkin bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Oleh kerana Nabi dan Rasul makhluk, jenis manusia pula makhluk tu, maka perangai dia pun macam manusia. Istilah perangai lah, tingkah laku, tindak tanduk mereka seperti manusia lah. Sebab mereka jenis makhluk, jenis manusia, bukan macam malaikat, haiwan ataupun tumbuhan. Dia tak macam malaikat, dia tak macam haiwan, dia tak macam tumbuhan. Sebab Nabi dan Rasul ni, dia adalah manusia. Tapi jadi kita dapat pegang yang pertama adalah Nabi bukan Tuhan, itu nombor satu. Yang kedua, bila bukan Tuhan, dia adalah makhluk. Makhluk Allah banyak. Makhluk jenis mana? Jenis macam bulan bintang ke jenis macam batu? Bukan. Jenis mana? Jenis macam binatang? Bukan. Jenis yang hebat macam malaikat? Bukan. Jenis macam jin? Bukan. Jenis macam tumbuhan? Bukan. Jenis macam manusia. Jenis manusia. Bila jenis manusia, tak pelik lah Nabi ada kepala. Pelik tak? Dah manusia, layaklah ada kepala. Tak pelik lah Nabi ada kaki, 2 kaki. Yang pelik kalau ada 3 kaki. Tak pelik lah Nabi ada tangan, lepas tu ada jari-jari. Tak pelik. Sebab Nabi memang jenis manusia. Kan? Kenapa Allah utuskan Rasul untuk menyampaikan ni dari kalangan manusia? Kerana manusia lebih mudah ajar manusia. Manusia lebih mudah ajar manusia. Kerana manusia itu dia sendiri faham selok-belok kemanusiaan tu sendiri, berbanding dengan malaikat. Malaikat tak faham manusia, sebab dia hanya ada akal, dia tak ada nafsu. Jadi dia tak faham, gelodak nafsu, payah dia nak ajar. Okay. Jin, walaupun dia makhluk juga, walaupun dia mukallaf juga, tapi kita tak nampak dia, payah. Macam mana nak ajar kita? Tak sesuai. Sebab kita tak nampak dia, dia nampak kita. Habis kalau Nabi tu manusia, tak ada masalah.
Sebab jin nampak Nabi. Walaupun Nabi tak nampak jin, tapi sebenarnya ulama kata Nabi nampak jin. Nabi boleh nampak. Tu kelebihan dia lah. Jadi sesuai lah. Kalau binatang lagi tak sesuai. Nabi itu Allah utuskan makhluk jenis binatang, lagi tak sesuai. Sebab dia tak ada akal. Dia cuma ada nafsu aja. Tak sesuai juga. Tumbuh-tumbuhan, tak sesuai juga. Duduk macam pokok kelapa tu, itulah utusan tu. Tak sesuai juga. Lagi daripada dia nak kejar kita macam mana? Tercabutlah akal dia. Maka kerana tu Allah utuskan manusia sebagai utusannya, kerana sesuailah dengan yang nak diutuskan tu kepada manusia. Hanya manusia je yang paling kenal manusia, barulah sesuai. Dan buktinya Nabi ini manusia, bukan Tuhan dan bukan yang lain-lain, bukan malaikat, bukan jin. Buktinya orang yang hidup zaman Nabi dapat melihat sendiri mereka adalah manusia. Ada jantina, iaitu lelaki, ada ibu bapa, ada keturunan, makan, minum, tidur, berkawan, berkahwin, bergurau, sakit, kena sihir dan sebagainya, berdarah. Bukti bahawasanya Nabi dan Rasul ni adalah manusia. Pertama, selesai lah. Walaupun manusia, adakah manusia macam kita? Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia macam kamu. Adakah macam jadi bila macam kamu, maksudnya Nabi dan Rasul ni semua sama macam kita ke? Tak. Macam kamu dari jenis spesies manusia saja. Kerana yuha, aku terima wahyu, kau tak terima wahyu, maka dia ada lain sikit. Dari segi spesies sama, dari segi kualiti berbeza. Sebab tu walaupun Nabi itu manusia, kita juga manusia, tapi kualiti Nabi, kualiti manusia tu tak sama dengan kualiti kita. Tapi manusia, jenis manusia. Sebab yuha, nak terima wahyu, dia tak boleh kualiti macam kita. Tak boleh. Yuha, terima wahyu. Jadi walaupun Nabi tadi adalah bersifat dengan segala sifat manusia, tapi tengok ni, cantik ni, yang tiada membawa kepada kekurangan martabat mereka itu yang tinggi. Martabat tu bahasa dulu, bahasa sekarang kita panggil kualiti. Itulah tadi, kualiti lah. Martabat tu kualiti. Kualiti. Jadi walaupun dia tu manusia, tapi kemanusiaan dia tu berkualiti tinggi. Kemanusiaan itu martabat yang sangat tinggi, yang mana kemanusiaan tadi tu tidak mempengaruhi, sebab kemanusiaan maka turun martabat. Tak. Turun kualiti, tak ada. Kita tengok satu-satu. Jadi mereka, Nabi dan Rasul, dia bersikap dengan sikap manusia, tetapi kelakuan manusia tadi tidak menjatuhkan kualiti dia, martabat dia sebagai pesuruh Allah. Apabila disebut pesuruh Allah, yang kita bahas sebelum ni, yang 8 tu, 4 yang wajib, 4 yang mustahil. Kita tengok Siddiq cakap benar. Dia manusia cakap benar. Jadi bila cakap benar, itu sifat yang ada pada dia. Sebab dia manusia, tidak dengan sebab perangai dia ataupun kelakuannya seperti manusia, dengan kemanusiaan tadi tetap juga dia cakap benar. Sedangkan jika manusia boleh, dia tak cakap benar. Jadi maknanya bercakap benar, amanah, dengan kemanusiaan tadi boleh dia tak amanah, tapi tidak, dia tetap amanah. Tabligh, fatanah. Kita cerita satu-satu nanti. Apa yang disuruh, apa yang Allah suruh, dia akan buat. Dan kemanusiaan dia tadi takkan menjatuhkan martabat dia, takkan menjatuhkan kualiti dia. Sifat manusia yang ada kat Nabi dan Rasul sedikit pun tidak mempengaruhi, tidak akan mempengaruhi tugas menyampaikan dia. Dia ada vision dia, visi, dia ada misi Nabi ni, iaitu dakwah. Dengan sifat kemanusiaan, tak mungkin kurang dakwah dia tu, tak mungkin kurang. Dan takkan ada satu aib, walaupun sekecil-kecil perkara, yang akan menjadi tomahan umat dia untuk tolak risalah yang dia bawa, usaha dakwah yang dia bawa. Jadi kalau kita tengok, Nabi menyampaikan dalam masa yang sama, Nabi juga manusia. Dia menyampaikan dalam masa yang sama, dia manusia. Okay? Masa nak menyampaikan ni macam-macam menyampaikan kan. Dia juga
manusia. Kadang-kadang atas sebab kemanusiaan dia tadi, dia tak sampai. Contohnya hujan. Dia manusia. Manusia kena hujan basah. Itu sifat kemanusiaan tu. Tiba-tiba nak menyampaikan. Dengan sebab hujan tak jadi menyampaikan. Nabi tak. Itu maksud dia. Dengan sebab kemanusiaan dia tadi, tak menjatuhkan martabat, kualiti dia. Ada orang nak bunuh dia. Dia kena menyampaikan. Dan dia kena cakap benar. Sidang amanah tabligh fatanah tadi lah. Tapi ada orang nak bunuh dia. Orang nak bunuh, kalau kemanusiaan, bunuh mati. Itu manusia. Dan dia ada perasaan takut. Itu manusia. Tapi apabila orang nak bunuh, sebab orang nak bunuh tak menjatuhkan dia. Dengan maksud tetap juga dia nyampaikan. Gitu lah. Kalau kita orang nak bunuh, mungkin kita berhenti dulu. Lagi dulu. Nabi tak. Apa sahaja kemanusiaan yang berlaku tak menjatuhkan dia. Tetap juga dia akan sidik amanah tabligh fatanah. Orang nak bunuh, cakap tipu apa? Cakap sebaliknya. Jangan cakap gitu. Maknanya cakap sebaliknya yang Allah suruh sampaikan. Orang nak bunuh, orang suruh cakap sebaliknya. Kalau tidak aku bunuh. Sifat kemanusiaan bila nak bunuh, takut mati, luka, sakit. Dengan sifat kemanusiaan tadi tu, takkan dia kata, okey, sebab sakit, okey, sorry. Dia ubah balik. Allah suruh sampaikan lain, disampaikan lain. Tidak begitu. Itu maksud yang tiada membawa kepada kekurangan martabat mereka itu yang tinggi. Kita tak gitu. Malah hukum kita, hukum syarak kita sekalipun, sehingga kan kalau kita nak buat sesuatu dengan sebab kemanusiaan kita tadi, kita boleh tak buat. Kita boleh kurangkan. Kita okey, antaranya kahwin. Bila kahwin, itu sifat kemanusiaan. Kadang-kadang dengan perkahwinan kita, agama kita tak dapat kita buat. Dengan sebab kahwin. Nabi tidak. Sebab kahwin, tak boleh bangun malam. Kita. Nabi, sifat kemanusiaan adalah tidur, lepas tu bangun. Kalau nak bangun malam, penat lah. Paksa bangun. Jadi, dengan kemanusiaan tadi, tak mempengaruhi Nabi dan Rasul. Tetap dia bangun malam juga. Sebab walaupun dia kahwin. Itu maksud tak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu yang tinggi. Tidak. Apa sahaja sifat kemanusiaan tadi lah. Apa sahaja. Tidak akan mengurangkan martabat mereka yang tinggi. Jadi maknanya boleh kita kata, Nabi ni kualiti manusia yang tertinggi lah. Maksimum jenis manusia, Nabi lah. Nabi dan Rasul. Dialah maksimum. Maksimum. Semuanya maksimum. Cerdik dia maksimum. Semua maksimum. Tak takut orang. Kuat. Dia semua maksimum. Takkan ada sekecil-kecil perkara yang boleh menjadi tomahan umat dia untuk tolak. Untuk tolak risalah yang dia bawa. Jadi maknanya tujuan kita mempelajari sifat yang harus bagi Rasul yang ke-50 ni, supaya kita dapat jaga adab kita terhadap mereka. Adab. Selain pada pegangan kita kena jaga adab. Berkaitan dengan sifat kemanusiaan yang ada pada mereka. Sebab tu zaman sekarang ni orang tak mempelajari sifat yang wajib bagi, sifat yang harus bagi Rasul tadi melalui jalan akidah. Orang tak apa nak mengaji sangat. Dia biasa suka ikut jalan sirah. Menyebabkan boleh salah faham. Dan menyebabkan dia kata perkara-perkara yang tak layak bagi Rasul. Sebab dia kata manusia. Sedangkan manusia kualiti nombor satu. Bukan macam kita. Dia kata, kualiti nombor satu. Ada orang kata, bapa Nabi Ibrahim pembuat berhala. Ada bapa Nabi Ibrahim pembuat berhala. Itu bukan kualiti tertinggi. Sebab ayah dia penyembah berhala. Pembuat dan penyembah berhala. Itu bukan kualiti yang tinggi. Ada orang tergamak mengatakan ibu bapa Nabi masuk neraka. Itu bukan kualiti. Itu kualiti yang tertinggi ke? Tak. Dengan keturunan, kan keturunan tu manusia kan? Kemanusiaan lah. Dengan keturunan tu tak menjatuhkan martabat kan? Tapi dengan keturunan jatuh martabat. Iaitu mak bapak dia kafir lah masuk neraka. Jatuhkan martabat. Sebab tu jalan akidah ni sangat penting. Faham tentang Nabi atas jalan akidah. Bukan jalan sirah. Bukan jalan cerita. Jalan sirah tu untuk semangat kita. Tapi kena ada pegangan kita dulu. Sedangkan Allah jaga keturunan mana-mana Nabi dan Rasul. Allah jaga. Dari segi martabat. Martabat duduk nombor satu. Keturunan yang terbaik, Nabi dan Rasul duduk nombor satu. Bukan Nabi kita je, semua Nabi. Apa, cakap je apa. Semua nombor satu. Keturunan yang kita, keturunan terbaik. Kalaulah keturunan
Nabi masuk keturunan naik atas, bukan turun bawah. Dia sebut keturunan ni dia naik ke atas. Dia, mak ayah dia semua. Bawah dia tak kira, dia kira naik atas. Bawah tu anak cucu cicit dia tak kira, dia kira naik atas. Yang Allah jaga keturunan Nabi. Jika keturunan dia ada masuk neraka, kafir, sembah berhala, berzina dan sebagainya, keturunan kita tak gitu. Mak ayah kita baik, tok kita baik, mana kita lagi baik daripada Nabi? Kita punya kualiti dari segi keturunan lebih kita daripada Nabi. Mana boleh gitu? Nabi dalam segenap segi dia adalah kualiti yang terbaik. Dia Allah jaga sampai Nabi Adam. Nabi kita atau Nabi-Nabi mana Nabi-Nabi nak pergi sampai last ke Nabi Adam, naik ke atas sampai Nabi Adam, semua Allah jaga. Allah jaga semua. Yang tepi-tepi je kalau nak ada pun, yang tepi-tepi ni lah, maksudnya apa, pakcik, makcik, apa semua tu, yang tepi-tepi ni. Dan yang bawah-bawah, yang bawah daripada Nabi kita, yang atas semua Allah jaga. Itulah keturunan yang terbaik. Yang bawah ni dia tu bawah ni lain, yang bawah ni tak yang anak-anak cucu cicit ni tidak, yang atas. Sebab kita nak muliakan Nabi ni, bila nak muliakan Nabi yang atas lah, bukan yang bawah. Yang bawah Nabi dah wafat dah. Malah kalau kita kata Nabi Adam, kita kata Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim adalah penyembah berhala, pembuat berhala dan penyembah berhala, maknanya Nabi kita keturunan penyembah berhala. Sebab daripada Nabi Ibrahim jadi Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail turun sampai Nabi kita. Jatuhlah lagi martabat dia. Orang tak perasan kadang-kadang bila dia kata ayah pada Nabi Ibrahim penyembah berhala, bermakna Nabi kita keturunan Nabi Ibrahim. Makna Nabi kita keturunan penyembah berhala. Jatuh martabat. Jatuh martabat dari segi keturunan. Tak boleh kata gitu. Habis Azar tu siapa? Azar tu kita dah cerita sebelum ni, adalah pakcik dia. Pakcik dia. Kenapa dalam Quran kata Abi, ayahnya? Kerana Nabi Ibrahim kecil lagi duduk dengan pakcik dia. Maka bila dah lama duduk, dah jadi macam ayah lah. Yelah, anak saudara kita bela pun, kalau duduk daripada baby, dia panggil ayah juga. Malah orang Kelantan sampai sekarang, pakcik pun panggil ayah. Ayah betul tak nama kan? Ayah Man, Ayah Mi, Ayah Long, Ayah Su. Bukan ayah betul, panggil ayah juga. Jadi Abi dalam Quran kata, memang cerita dalam Quran, Nabi Ibrahim cakap dekat ayahnya. Ayah Abi ada banyak makna, antaranya pakcik. Pakcik pun Nabi juga, ayah betul pun Nabi juga. Jadi kita boleh kata gitu pula, menyebabkan kita tuduh Nabi kita keturunan penyembah berhala, Azar tu. Bukan, tak boleh kata gitu. Itu perlu belajar kerasulan, kenabian dalam jalan akidah, bukan jalan sirah, jalan cerita semata-mata. Sambung. Seperti dia bagi contoh yang tak akan jatuh martabat. Sebab bila sebut seperti, ini adalah perangai ataupun istilah orang dulu panggil perangai lah, tabiat, kelakuan makhluk, iaitu manusia. Seperti makan. Iyalah, mestilah makan. Sebab makhluk. Bila makhluk pula jenis manusia, makan dan minum, mestilah makan dan minum. Cuma makan dan minum Nabi dan Rasul dengan adab, dengan takwa, dengan tauhid. Makan kita gelojoh, itulah. Makan kita hantam saja. Makan Nabi dan Rasul dengan adab, dengan takwa. Makan dengan adab, makan dengan takwa. Tak ada lagi orang buat tu kan, buat apa, jual apa-apa kan, jual apa-apa produk kan, dia punya motor, dia punya kan ada kata-kata biasa kan. Makan dengan takwa. Ada tak? Tak ada ya? Boleh buat tu. Makan dengan tauhid. Selamat menjamu selera. Makan dengan adab tu biasalah kot. Makan dengan takwa, makan dengan tauhid. Minumlah dengan tauhid. Huish, lain macam kata. Tokek ni tauhid. Mantap. Macam mana Nabi dan Rasul makan dengan adab, makan dengan takwa, makan dengan tauhid. Makannya Nabi dan Rasul, makan minumnya Nabi dan Rasul, dengan makan minum tu tak menjatuhkan martabat dia, tak menjatuhkan kualiti dia. Sebab tu Nabi, dia tak ada boroi, tak. Automatik makan jaga. Maksudnya dengan makan tadi tu, dengan adab, takwa dan tauhid, makan tu tidak menjatuhkan martabat. Contohnya, makan terlalu banyak, terlalu kenyang. Itu dah biasa dengar dah. Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita dah tahu dah. Makan pula simple-simple aja, tak gelojoh. Makan pula
Makan bukan secara tamak. Makan minum bukan dengan tangan kiri. Semua tu jatuh martabat tu. Kita makan minum juga, makan dengan tangan kiri. Makan bukan dengan berjalan. Minum bukan dengan berdiri. Jatuh martabat bagi Nabi ya. Mungkin bagi kita tak jatuh martabat sangat sebab dia bukan wajib. Tapi kalau tengok sekali jatuh juga. Jatuh tak martabat? Macam jatuh sebenarnya. Tapi cuma taklah sampai tahap dosa. Jatuh. Pakai serban, pakai jubah, ridak lagi, minum diri, makan jalan, ambil kacang. Jatuh tak martabat? Tak ada haram, tak haram. Mereka bercakap haram. Martabat. Jatuh. Nabi tak ada buat kerja gitu. Kacang sambil lambung tak ada. Ambil. Kan? Kalau tak lambung tu lambungin. Buat kerja. Buat kerja. Tak ada. Tak ada. Tak jatuh martabat. Takkan jatuhkan martabat. Makan tangan kiri. Tak ada. Benda haram jauh sekali lah. Makan benda haram jauh sekali. Malah makanan makruh pun tak makan. Hadis yang masyhur, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang makan ini pokok, siapa makan buah ini pokok, Nabi tunjuk, fala yaqrabanna masjidana, jangan kamu hampir masjid kami. Nabi tunjuk. Apa dia? As-saum. Bawang putih. Maknanya Nabi jaga. Bawang putih pun tak makan. Bawang putih juga, bawang putih yang mentah. Bawang putih masak tak apa sebab dia tak ada bau lah. Bawang putih yang ni. Maknanya Nabi tak suka. Nabi jaga sampaikan bau padahal tak haram pun. Tapi Nabi jaga. Maknanya cuba bayangkan, makan bawang putih, makan bawang merah yang tak masak tu. Ada orang makan. Rupanya sedap juga. Dia ada dia punya itulah. Ada. Saya tengok keruk makan. Makan dengan sate. Makan dengan sate. Betul loh. Dah lah sate tu bau. Asap dia kalau beli, asap dia lagi bau kena badan. Kat situ bau dah satu hal. Makan sate. Lepas tu bawang pula, bawang. Sedap, bawang lebih. Bawang lah tu. Nabi tak buat kerja gitu. Sebab bila makan dia akan berbau mulut. Ni bukan cerita haram ni. Ni cerita menjatuh martabat. Tak jatuh martabat ke? Pakai kain, pakai baju Melayu, pakai elok-elok, kepiah elok-elok, bercakap bau bawang. Kan jatuh. Bau petai, bau jering, bau kedah kat mulut. Kan jatuh martabat. Kita bukan cerita dosa, kita cerita jatuh martabat. Point dia, Nabi tak buat gitu. Walaupun tak haram pun, Nabi tak buat. Tak buat. Sebab dengan makan minum, tak menjatuhkan martabat Nabi. Dengan makan minum Nabi, makan dengan apa tadi? Makan dengan adab, makan dengan takwa, makan dengan tauhid. Macam mana makan dengan tauhid? Kena masuk dalam tauhid. Tengok ada makanan, rezeki Allah Ta'ala dengan takwa. Ini rezeki Allah Ta'ala bagi. Tu makan dengan takwa dia panggil. Terus nampak rezeki Allah Ta'ala. Terus nampak perbuatan Allah, af'al Allah. Tauhid. Nampak kat situ dulu. Lepas tu dia akan berkait dengan tauhid pula. Nak tengok makanan tapi nampak tauhid. Makan dengan tauhid. Macam mana? Tengok makanan, dia berkait dengan sifat qudrah. Qudrah iradah ilmu lah. Qudrah Allah buat. Mestilah qudrah kekuasaan. Iradah mesti Allah nak, sebab tu dah ada dah makanan. Ilmu nak buat makanan mesti ada ilmu. Maka qudrah iradah ilmu Allah dah ada kat situ dah. Dia panggil yang mana ianya adalah sejak azali lagi. Yang Allah nak jadikan makanan tu. Dia panggil suluhi qadim. Weh, tengok makan nampak suluhi qadim. Ya. Kemudian Allah yang kehendak ianya terjadi sejak azali lagi. Memang dah rezeki kita ni, rezeki di depan mata kita sejak azali lagi. Tanjizi qadim. Kemudian pada saat ini berapa 13 hari bulan, berapa bulan? 12 je. Berapa belah hari bulan ni dah ada pukul sekian, dah ada makan depan. Tanjizi hadis. Nampak ambil suluhi nampak suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Nampak kat situ, nampak af'al Allah, nampak qada dan qadar, semua nampak kat makanan tu. Tu Nabi. Lepas tu baru makan. Kalau kena mengaji tu lah baru faham apa benda sebut tadi. Tapi nampak benda tu. Nah, itu nampak makan dengan tauhid. Makan dengan takwa, rezeki Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu makan dengan takwa. Makan dengan adab yang tadi lah. Tak makan benda-benda pelik yang berbau gitu, tak gelojoh. Makan dengan adab. Jadi Nabi
Makan dengan adab, makan dengan takwa, makan dengan tauhid. Boleh buat tu. Tapi tak boleh, dia tak boleh lakon-lakon. Tengok. Asal makan dengan tauhid tak boleh. Masa tu je dekat rumah buka berita air puang-puang juga. Dia jadi Allah bagi. Bagi orang-orang yang tertentu Allah nak bagi. Dia tengok dia nampak. Dia tengok dia nampak. Dia tengok dia rasa. Dia tengok dia rasa. Perbahasan rasa bukan fardu ain lah. Tasawuf lah kan. Tapi tengok rasa. Faham. Itu tak boleh lakon-lakon. Lakon boleh depan orang je. Belakang orang bahang. Faham tak kira dah. Belakang orang. Jadi maknanya kita dapat faham dengan makan dan minum Nabi dan Rasul tak menjatuh martabat. Tak macam orang kafir. Orang kafir hidup dia untuk makan. Kita makan untuk hidup. Saya ada kawan orang Cina, Lim. Dia tak dengar, tak apa sebut. Lim. Bukan Lim Guan, bukan. Tak dengar mana. Lim ni dia kata dia pelik, dia kata, "Hayya, lu makan batu ah," dia kata. Dia ada seorang kawan lagi, jumpa dah lama tak jumpa balik. Ada dia gaji dia 900, anak 8. Umur 43. Lim semua 3 orang, kita ambil 3 orang dia. Gaji dia 900. Anak 8 orang, isteri seorang. Dia kata apa? "Hayya," dia kata. "Lu makan batu ah," dia kata. Dia kata gitu. Dengar macam biasa je. Yalah tak cukup. Tak cukup. Miskin bandar. Bukan miskin bandar, miskin betul lah tu. 900. Tapi macam tu je berapa tahun dah. Start PKP itulah. Lepas habis PKP, start tu dia kerja kena buang, panjang cerita, akhir sekali kerja baru gaji 900. Setelah tolak ke WSP. Maknanya ada 1000 lebih lah, 1000 kot. Kata, "Hayya, security. Hayya," dia kata, "lu makan batu." Tengok dengar cerita macam tak cukup, biasa je. Tapi dia cukup. Cuba kita fikir balik. Dia cakap tu memang bukan cakap main-main. Macam kita kata, "Allah, tak cukup tu, kesian." Kita akan bawa ke situ. Dia realnya. Lu makan batu bukan dia main-main. Kau makan apa ni? Dia memang bersungguh. Sebab hidup dia tak boleh kalau macam tu. Maknanya orang Islam ni dia makan nak hidup je. Sebab orang kafir dia makan, hidup dia kerana nak makan. Maka dia punya makan tu, Allah, makan macam lumbu. Gitu makan sungguh. Tengok lauk-lauk yang dia order, makan sungguh. Bila dia tengok kita makan nasi, kicap, telur ke, tak macam tak boleh terima. Macam boleh ke makan macam tu? Macam tu lah. Macam dia tengok kita, boleh ke kau puasa 30 hari? Lepas tu boleh ke? Dia macam tak masuk akal. Memang sebab dia kerja makan je. Lepas tu dia pelik. Dia pelik kita puasa, dia pelik. Oh, kuatnya. Bukan kuat, tak kuat pun, tapi dia pelik. Dia rasa dia macam tak boleh buat. Setiap sejam makan, makan minum. Ini tak makan berapa jam, berbelas jam. Dia tak boleh masuk akal dia, tak boleh, tak masuk. Pelik. Macam tu juga tengok, gaji 900, isteri seorang, anak 8, dia makan apa? Sebab dia fikir dia punya makan tu. Sebab tu umat Islam, orang berbanding orang kafir 9 makan, orang Islam 1 je sebenarnya. Sebab tu orang Islam yang makan macam kita tengok tu, itu perangai orang kafir. Tengok yang makan apa, kambing apa, palam tu, kambing apa seekor kat depan, Pak Arab. Pak Arab. Dia makan, itu adalah perangai orang kafir. Makan yang tak boleh. Kalau makan satu lauk, masuk 2, 3, okey, 4, rasa macam dah 5. Kita kata apa? Apa benda? Nampak? Itu orang Islam tu. Kita orang Islam tu. Dia 3 tu okey. 4 boleh lagi, tapi kira mewah lah tu. 5 kira mewah tu. Kalau 6, ini bukan lauk-lauk kecil, bodoh, cencaluk sama belacan. Bukan. Yang besar-besar. Kari, kurma, sup, tom yum. Boleh? Itu pun dah. Kau buat apa benda ni? Kenapa kita ada gitu? Memang kita diajar gitu. Kita diajar makan. Habis orang kafir tak. Cuba tengok makanan dia. Makan besar. Pernah masuk join orang makan besar. Dia panggil makan besar. Besar sungguh. Penuh meja. Penuh. Semua dia rasuk. Makan sungguh. Jadi orang kafir dengan kita
Orang kafir 9 makan. Kita 1. Nisbah. Okey? 1 kita ni, nisbah Nabi dan Rasul, kita 9, Nabi 1. Macam tu lah. Kalau nak ambil tu 99 orang kafir, 9 kita, Rasul 1. Macam tu lah kalau nak ambil. Kalau 10, kalau nak ambil 10, orang kafir dan kita, orang kafir 9, kita makan 1. Nak banding kita dan Rasul dengan mana-mana Nabi dan Rasul, 10, kita 9, Rasul 1. Tu lah. Makan tu. Makan sikit. Makan. Nisbah dia tu. Jadi sebab tu tidak beradab. Satu adab yang saya dengar radio masa nak datang minggu lepas. Bukan minggu lepas, ayat Jumaat. Habis main Jumaat buka radio. Nak balik, dalam radio tu dia cerita makanan kegemaran Nabi. Saya ingat Tok Guru dulu dia tak bagi sebut gitu. Makanan kegemaran Nabi. Tak bagi sebut gitu. Tak bagi sebut, tak ada adab. Apa maksud makanan kegemaran? Kan? Tu makanan kegemaran kan? Ke makanan kegemaran? Tu makanan kegemaran? Tak, makan kegemaran kan? Ada tak dia punya makanan kegemaran kan? Alright, makanan kegemaran. Kan lain tu. Maknanya apa? Nak makan dah ni. Rasul tak gitu. Tak ada adab kata gitu. Kerana bila sebut makanan kegemaran, dia menunjukkan satu kehalobaan dan selera yang tinggi dalam keduniaan. Sedangkan Nabi dan Rasul sedikit pun kat hati dia tak ada dunia. Langsung tak ada. Itu maksud makan dan minum tidak mempengaruhi. Bukan sekadar kita baca, oh Nabi, apa dia sebut je ni? Seperti makan dan minum. Makan dan minum tidak mempengaruhi martabat mereka yang tinggi. Okey, bukan itu aja. Nak masuk dekat akidah kita, bahawasanya tak boleh kata makanan kegemaran Nabi. Sebab tak ada adab. Berdosa tu taklah sampai tahap dosa. Tapi tak ada adab. Kata Nabi gemar tu seolah-olah dunia ni ada dekat hati Nabi. Dunia tu. Sebab makanan kegemaran mesti ada dalam kepala. Ini makanan kegemaran aku. Maksudnya adalah dunia dalam hati aku. Nabi tak ada. Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Sedikit pun hal-hal keduniaan tak ada dalam hati Nabi. Makan minum mereka hanya memenuhi keperluan hidup nisbah seorang manusia. Nak hidup aja. Nak hidup je. Cuma kalau kita Nabi minum kopi, boleh. Nabi makan madu, boleh. Makanan sunnah macam ni. Makanan sunnah bermaksud yang Nabi buat. Apa sahaja yang Nabi buat, Nabi makan, Nabi buat atau Nabi makan, maka ia jadi sunnah, kan? Bila Nabi makan, kita katalah makanan sunnah. Cuma bila sebut makanan sunnah, ingat yang Nabi buat lah. Bukan kita ingat Nabi bukan Nabi haloba. Makanan sunnah maknanya Nabi tak boleh tengok kurma ni, mesti kerja nak ambil, nak makan. Jangan fikir gitu. Sebab Nabi makan sekali pun nama sunnah lah. Apa saja yang lalu dekat Nabi sunnah, walaupun sekali. Jadi bila kita sebut makanan sunnah, yang Nabi pernah makan, martabat Nabi maksimum kan, tertinggi. Martabat Nabi kualiti. Makna makannya kualiti. Dari segi bila Nabi makan, makna itulah makanan yang terbaik. Jadi kita ambil nama makanan sunnah. Tapi bukan dengan maksud makanan sunnah bermaksud makanan yang Nabi suka. Bukan. Itu adalah makanan yang terbaik. Nabi suka makan cuka. Tak syok. Kan kat Nabi makan cuka dah lah. Suka tu tak syok. Suka tu dia ada satu kan kehalobaan tu kan. Kata Nabi makan cuka lah. Nabi makan cuka, maknanya cuka adalah yang terbaik. Makanan yang Nabi kan cuka. Baru tahu pun orang sakit dalam perut ni, sakit masalah apa benda yang GERD ke apa benda dalam perut ni, rupanya minum cuka. Minum cuka baru elok. Padahal kita fikir balik, banyak macam mana rupanya cuka. Lepas tu Nabi makan cuka. Oh, sebab tu Nabi makan cuka. Tu tak apa. Sebab tu Nabi suka makan cuka. Tak syok lah suka tu. Nabi makan kerana untuk kesihatan. Dengan kesihatan dia boleh berdakwah. Cantik kan tu. Jadi benda simple aja. Cuma jangan rasa Nabi ni memang kerja dengan makan minum Nabi jatuh martabat dia. Malah kalau kita tengok kisah-kisah, Nabi lebih mengutamakan lapar daripada kenyang. Tiba-tiba kata makanan kegemaran. Nabi suka makan keting tu. Keting kaki kambing yang tu, keting tu. Syang. Nabi suka makan. Jangan cakap Nabi makan je lah.
Malah berlaku. Sedangkan kalau Nabi suka makan dengan maksud haloba, dengan maksud nak makan, kan ada peristiwa yang Nabi bagi kat jiran dia sebab jiran dia lagi memerlukan. Jiran dia bagi kat jiran, bagi. Akhir sekali dapat kat Nabi balik. Tergelak. Dapat kat aku balik. Dapat kat aku balik rezeki makan. Sedangkan kata Nabi suka. Kalau suka kenapa bagi orang? Tujuan dia baik. Tujuan dia nak bagi tahu apa? Yang Nabi suka tu Nabi bagi orang. Baik tak tujuan? Baik. Dalam masa yang sama jatuh martabat Nabi. Gitulah kita, banyak kita nak buat baik, nak cerita benda baik, menyebabkan jatuh martabat. Sebab tu kena ada akidah tentang Nabi dan Rasul. Barulah kita tak salah cakap. Biasalah kita dengar, akhirnya dapatkan Nabi balik. Nabi kata setiap yang bagi semua dapat pahala. Aku bagi dapat pahala, dia ni bagi dapat pahala. Akhirnya aku dapat makan juga. Kan? Tapi kita nak kata Nabi sanggup, yang dia suka dia bagi. Kita kata Nabi suka sangat sup tu, tapi Nabi sanggup bagi. Itu baik. Dalam masa yang sama kita rendahkan. Tak sedar jatuh martabat Nabi. Nabi lebih mengutamakan perut kosong. Sebab tu Nabi puasa. Mengutamakan perut kosong daripada perut penuh. Kerana bila perut kosong dia lebih cerdik daripada perut penuh. Perut penuh aja akal automatik dia jadi slow. Perut kosong akal jadi laju. Akal dia akan jadi laju. Okey. Ada kisah wali apa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Ayah dia kan. Alah kisah yang apple tu. Apple dia lapar sangat. Dia menggembara, dia lapar sangat. Dia tengok ada makanan apple hanyut. Apple hanyut tu, dia pun lapar sangat, dia ambil. Tak terfikir pula. Dia ambil, dia makan. Alamak. Lepas makan, maksud tak fikir lagi. Dah habis bawa, alamak, ni siapa punya ni? Dia pun cari kan? Lalu ikut tepi-tepi sungai tu jalan. Rupanya tengok ada satu dusun. Terkeluar apple tu di luar dia punya dahan. Oh ini dah ni. Dia pun minta izin. Terkejut tuan tanah. Ada pula minta izin. Hebat orang ni. Dia pun, aku nak minta halal. Boleh? Nak halal dengan syarat khidmat untuk aku. Berapa puluh tahun lah. Memang puluh tahun aja. Khidmat dengan aku dengan masuk jaga kebun. Lepas habis jaga tu, okey dah cukup masuk 10 tahun ke berapa belas tahun lah. Lepas tu tak bagi lagi. Dia suruh kahwin dengan anak dia. Tapi anak dia bisu, pekak, tuli, itulah. Pekak, buta, bisu. Bukan. Itu orang kata memang ada kata cerita Nabi Khidir. Tapi kalau riwayat lain bukan. Itu ada seorang pemuda aja. Memang tak kisah pun siapa kan. Cuma kalau ikut kisah yang saya baca, bukan Nabi Khidir, dia seorang pemuda. Sebab kalau kita sebut Nabi Khidir, dia Nabi. Nampak? Bila kita ada akidah, kita akan akidah tentang kerasulan, kita akan cek dulu. Padahal boleh je nama siapa-siapa, tak kisahlah. Bukannya kita nak apa, nak cerita aja. Nabi. Bila Nabi, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Okey. Siddiq, amanah. Siddiq cakap benar. Kat situ dah betul lah. Amanah. Allah pastinya tak bagi ambil barang orang. Nabi ambil. Makan. Maknanya kat situ kita tolak, bukan Nabi Khidir. Habis siapa? Tu pemuda. Nampak? Bila tu kena penting bang kita ni. Kita ada kita punya sempadan. Jangan langgar ni. Kau nak cerita apa, ceritalah. Tak abang langgar yang ni. Langgar yang ni aku tolak. Nabi salah makan ke? Curi ke? Yang berkaitan ke? Tak. Tidak. Tidak. Sebab tu kata bukan. Dia bukan. Dia satu pemuda. Lepas tu akhir sekali kahwin dengan anak aku. Tapi anak aku ni buta, pekak, bisu. Rupanya tu apa dia panggil? Metafora. Maksudnya buta maksud tidak pernah melihat benda haram. Pekak tidak pernah dengar benda haram. Bisu tak pernah bercakap benda haram kan. Tapi dia tak tahu. Kahwin-kahwin lah. Kahwin-kahwin tengok lawa. Okey. Bukan cerita tu. Cerita-cerita kahwin. Kahwin-kahwin dapat anak. Anak tu dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Wali lah. Dengan jaga makan tu. Dengan jaga sungguh makan tu. Lahir anak Syekh Abdul Qadir Jilani. Tu cerita yang saya baca lah. Maknanya dia tak kisah pun siapa-siapa. Cuma jangan cakap Nabi je. Sebab Nabi ada masalah kat situ. Sebab dia ambil barang orang tu. Nabi tak ambil barang orang. Walaupun secara tak sengaja sekalipun.
Apa dia kata kat sini lagi? Nabi dan sakit demam. Dan sakit demam. Walaupun Nabi, mana-mana Nabi dan Rasul sakit demam, tapi dengan sakit demam dia tadi, tidak sedikit pun mengganggu perjalanan dakwah dia. Sakit demam, kenapa? Tak pergi dakwah hari ni, tak larat demam. Tak ada gitu. Demam, sakit, cerita lain. Dakwah jalan macam biasa. Sikit pun tak terganggu. Biasa kita dengar cerita Nabi, Ayub berkudi, jatuh ulat, ambil bawa balik dekat kaki. Bertokak, habis dekat kaki dia tu. Jatuh ulat, gatal badan dia berbiji-biji, bernanah-nanah. Nabi Ayub iznada rabbahu, apa lupa, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Betul lah. Ketika Nabi Ayub menyeru Tuhannya, aku ditimpa sakit. Jadi sakit apa? Cerita Israeliat dan cerita kita dengar, dia ada sakit kulit, anak lari, isteri pun lari. Isteri pun tak larat. Kita fikir, kita ada akidah kita, Nabi Siddiq Amanah Tabligh Fatanah mesti menyampaikan sebagainya, dan kemanusiaan itu tadi tidak menjatuhkan martabat. Dengan maksud tiba-tiba tak jadi dakwah, tak ada. Okey, dengan macam tu kalau pergi dakwah orang nak dengar agak-agak. Oi, penyakit Covid, jangkit, lari. Orang akan lari. Maka tak mungkin Nabi gitu. Cerita ni tolak. Tolak apa? Yang berkudih tu. Cerita sakit tu tak tolak. Berkudih tu yang tolak. Berulat tu yang tolak. Sebab kita ada pegangan. Sebab tu penting sangat abang ni. Letak kita punya sempadan. Jangan langgar. Sebenarnya Nabi Ayub sakit dia bawah kulit. Bukan atas kulit, bawah kulit. Apa? Epidemis. Benda dalam ni. Di bawah kulit. Rasa sangat gatal dan sakit. Pedih. Tapi kat depan orang tak nampak. Maka bila dia menyampaikan, boleh menyampaikan macam biasa, orang tak tahu, sakit dia je rasa. Settle masalah. Macam tu boleh. Tu terima. Kalau berkudih, orang nak menyampaikan macam mana? Nabi Yaakob buta sebab menangis kan? Menangis buta sebab anak dia Nabi Yusuf. Anaknya kena masuk dalam telaga. Dalam Quran ada cerita. Terima. Tak ada masalah masuk telaga ke jatuh martabat? Tak jatuh pun. Kemudian dia sedih. Nabi Yaakob sedih. Biasa manusia. Tak jatuh martabat, dia sedih. Menangis. Dah mula nak jatuhkan martabat. Lama menangis. Nabi lama nangis sampai tak pergi dakwah ke? Di rumah saja. Nangis. Lepas akhir sekali ada selaput dekat mata, jadi buta. Tak nampak sebab banyak sangat nangis. Cerita seterusnya bila Nabi Yusuf dah jadi raja, lepas mimpi kan, dia mimpi tujuh tangkai tu. Mimpi tu. Dah jadi raja. Kemudian datang adik-beradik dia sebab kemarau. Datang adik-beradik dia pergi. Kemudian dia bagi syarat, adik-beradik datang kali kedua bawa Bunyamin. Dia pegang Bunyamin. Lepas tu dia kata, dia pegang Bunyamin, yang ni dia suruh balik. Lepas tu dia kata bapak kami buta, dia bagi, saya cerita, bukan nak cerita pun ni. Dia bagi serban ataupun baju atau gitu dia lah. Bagi kat ayah dia. Ayah dia daripada jauh bau, celek balik. Kita nak cerita buta dengan celek tadi tu. Buta dengan celek. Dia buta. Bila buta nak menyampaikan macam mana? Ittaqullah, tak ada seorang kat depan. Jatuh martabat. Mustahil. Macam mana pula Bunyamin tu kena pegang? Tahu tak cerita tu? Yang kan dia pegang Bunyamin ni, tak boleh. Kenapa dia boleh pegang Bunyamin? Kenapa adik-beradik dia yang lain membenarkan Nabi Yusuf pegang Bunyamin tu? Tahu tak cerita ni? Malah cerita daripada awal. Saya bukan nak cerita. Nak ambil poin-poin aja. Sebab dia dituduh ambil barang kan? Siapa yang letak? Kalau Nabi kata Nabi Yusuf letak, Nabi Yusuf buat benda yang salah lah. Menipu kan? Tak. Tak boleh. Nampak? Lepas tu kena ada sempadan. Ceritanya ada barang yang diletakkan dalam kereta dorang, kereta kuda dorang. Lepas tu dituduh, kau ambil barang aku terpaksa pegang adik kau, Bunyamin, sebab kau ambil barang kami. Yang letak tu Nabi Yusuf. Tolak, itu bohong. Habis yang lain lah. Yang penting Nabi Yusuf pegang Bunyamin. Kalau nak dengan cerita tu. Jadi bila kita ada sempadan, senang je. Lepas tu kena ada sempadan. Jadi kalau macam tu nak menyampaikan macam mana? Sedangkan tak buta pun. Nabi Yaakob, dia memang menangis, tapi menyampaikan macam biasa.
Dan tak ada pun pakai tongkat ke apa, tak ada. Menyampaikan macam biasa. Sebab bila sebut Nabi, dia menyampaikan. Nabi Musa cacat lidah. Sebab cerita baik, cerita asalnya baik, tapi menjatuhkan martabat. Bila Firaun dapat tahu Asiah ambil anak lelaki, aku bunuh kat luar, aku ambil masuk istana. Dia bawa, aku tengok bodoh ke cerdik budak ni. Kalau bodoh, kita biarkan lah. Kalau cerdik, kita bunuh. Bagi api dengan makanan. Nabi Musa, setiap Nabi kecil lagi cerdik. Kalau budak-budak biasa, dia akan tengok berkelip-kelip tu. Dia akan suka yang itu. Tapi kalau yang cerdik, dia tahu tu panas. Nabi daripada kecil lagi cerdik. Mengangkat. Bukan pergi ke api. Memang nak pergi ke api, tapi last sekali nak ambil makanan. Kemudian ditepis macam mana? Malaikat tepis. Terambil api, makan api, lidah jadi telur sikit. Okay, cerita tu bagus tak? Sebab tu dia hidup. Kalau tidak mati, Firaun bunuh. Bagus cerita satu segi. Tapi telur nak dakwahnya. Ittahullah apa? Baru kita ada seorang ustaz datang sengau. Agak-agak Juan. Tak ada ustaz lain. Ustaz ni ilmu banyak. Tapi bukan menghina dia, bukan. Nak bagi tahu semak linga dengan tak ada yang lain ke? Penat nak faham kok gitu. Benda dia cakap tu. Kita pergi ni. Benda dia cakap ni. Ya. Sebab apa? Sebab tak sesuai menyampaikan. Tiba-tiba Nabi Musa lidah. Sebab tu perlu Nabi Harun untuk bantu. Kan? Sebab jahatnya Firaun sampai kena 2 rasul. Bawa itu sebab tu. Tu sikit berkaitan dengan sakit. Seterusnya. Dan jima isteri yang halal, kahwin. Jima isteri yang halal iaitu kahwin. Nak kita kahwin, Nabi kahwin. Tapi kahwinnya Nabi bukan jadi aib. Kahwinnya Nabi kerana ia adalah fitrah, dia adalah manusia. Sebab tu kahwin. Tetapi dengan perkahwinan itu tidak menjatuhkan maruah atau mengganggu perjalanan menyampaikan risalahan. Bang, jangan lagi hari ni bang. Saya takut bang, banyak tikus. Tak. Ya ke? Allah tak apa. Ayang duduk baik-baik ya. Tak. Tak apa, hari ni abang tak keluar berdakwah. Tak ada. Perkahwinan itu sedikit pun tak mempengaruhi perjalanan dakwah. Sikit pun. Sebab Nabi diutuskan untuk menyampaikan. Tiba-tiba sebab dia kahwin, maka terganggu. Takkan terganggu. Takkan menjatuhkan maruah, takkan menurunkan walaupun sedikit kualiti seorang Nabi dan Rasul dengan perkahwinan tadi. Berbeza dengan Padri, Buddha, Hindu. Mereka menolak fitrah. Yang mengatakan berkahwin adalah aib yang mengganggu perjalanan mereka menuju kepada Tuhan. Diorang tak kahwin. Padri tak kahwin. Ada yang Buddha tu kan tak kahwin juga. Hindu ada yang tak kahwin. Kerana dengan kahwin menyebabkan, dengan perkahwinan tadi dia nak menuju kepada Tuhannya tak dapat, dia kata. Tapi Nabi kita tidak berkahwin sebab dia manusia. Tapi dengan perkahwinan sedikit pun tak ganggu dia punya jalan untuk menuju kepada Tuhan. Ada ke Nabi tak kahwin? Ada. Walaupun Nabi yang tak kahwin sekalipun, tapi bukan bermakna tak kahwin tu sebab tolak kahwin. Aku tak nak kahwin sebab mudah aku nak menuju kepada Tuhan aku. Tidak. Tak kahwin tu kerana terlalu asyik ataupun terlalu bersemangat untuk menyampaikan. Sehingga kan tak sempat kahwin. Contohnya Nabi Yahya. Apa bukti? Nabi Yahya tak kahwin. Kata Nabi kahwin. Mana-mana Nabi kahwin. Nabi Yahya tak kahwin. Nabi Yahya tak kahwin bukan sebab dia menolak perkahwinan tu. Tidak. Buktinya Nabi Yahya, ada orang perempuan nak kat dia. Dia je yang tak nak. Ada orang perempuan nak kat dia. Dia tak nak. Perempuan tu cantik. Nabi Yahya tolak. Kemudian raja nak kat perempuan tu. Perempuan tu bengang lagi dengan Nabi Yahya. Perempuan tu kata boleh nak kahwin. Mas kahwin dia kepala Yahya. Raja tu pun buat juga. Ni juga cari pakak-pakak cincang.
Cincang Nabi Yahya. Yang dapat diselamatkan tangan satu je, sebelah tangan je dapat selamat. Dan kepala dia bawa pergi, ni kahwin ada. Cerita Nabi Yahya. Tapi dia tak kahwin bukan sebab dia tak kahwin tu sebab dengan perkahwinan mengganggu perjalanan dia, tidak, bukan dengan sebab tu. Bukan dia menolak perkahwinan tu. Habis kahwin yang halal. Apa lagi yang lain-lain? Sikit lagi yang jadi Nabi dan Rasul manusia, maka dia makan, minum, sakit, demam, tidur. Dengan tidur tidak mengganggu perjalanan dia. Maksud tidur sekadar tidur aja. Bukan tidur dengan sebab tidur, oh hari ni tidur cuti tak ada. Dengan sebab tidur tak menyampaikan, tak ada. Ada anak, dengan sebab anak masalah, tak menyampaikan. Dakwah dia jadi kurang kualiti kenabian tu dengan adanya anak. Tidak. Mati anak wafat awal. Yang lelaki semua 3 orang anak Nabi kita. Tapi tak ada pun anakku tak menjatuhkan martabat pun. Malah orang kata matinya Ibrahim, matinya anak Nabi nama Ibrahim, sebab tu jadi gerhana hari ni. Nabi kata tidak. Siap. Tak ada kena-mengena pun kematian seseorang dengan berlaku gerhana. Maknanya tak mempengaruhi. Anak patutnya ya ke? Ya kot. Patutnya gitulah. Sebab anak ni aku sayang sangat maka jadi. Kan mempengaruhi tu? Tidak. Dia kata Nabi larang cakap begitu. Tak ada kena-mengena berlaku gerhana dengan kematian seseorang. Walaupun anak dia bergurau. Nabi dan Rasul bergurau, tapi tak adalah bergurau sampai jatuh martabat. Gurau bewok kata tak? Tak ada. Mana ada? Kalau orang Arab dia panggil gurau dhab tak? Tak ada gurau bewok, tak ada. Gurau Nabi kata orang tua tak masuk syurga kan, bila orang tua tanya. Nabi kata orang tua sorry orang tua tak masuk syurga. Sebenarnya memanglah kita fahamlah maksud dia. Dah masuk syurga jadi muda. Berguraunya Nabi, cucu naik sampai atas belakang tapi tak jatuh martabat. Bergurau dengan isteri, lomba lari sampai pintu rumah daripada luar tu, tapi tak ada viral. Tak ada diviralkan sampai jatuh martabat. Jadi kena jaga. Dan tak ada pula, sebab tu kita kadang-kadang kena jaga martabat. Kita yang ada kedudukan dalam masyarakat, ada nama, ada jadi rujukan, menjaga. Kahwin lah, tapi tak payahlah buat pelik-pelik lepas kahwin tu. Cium kat tu lah, cium dahi pun rasa pelik lah, jatuh dah martabat. Masa takat gambar apa dia benda tu yang open air pula, yang takat gambar kat luar tu, dulu tak ada, sekarang je ada. Apa panggil outdoor open air pula. Yang outdoor tu bagi orang biasa je lah buat. Ni cerita orang yang ada kedudukan, maksudnya dia jadi rujukan, ustaz ke apa kan, ustazah ke, yang ada kedudukan dalam agama. Orang biasa okey je, jangan jaga aurat, jaga apa okey je. Cuma orang-orang yang ada kedudukan tak payah. Sebab apa tujuan tangkap? Kalau tujuan tangkap tak ada orang, lepas tu simpan dalam album, tak apa lah. Lepas tangkap mesti confirm Facebook tu wajib, Instagram tu wajib dekat situ. Sunat muakkad. Tunjuk. Jadi jatuhlah martabat. Jatuhnya bukan dekat tangkap tu, jatuhnya sebarkan tu. Jatuh martabat. Buat gerang-gerang besar-besar, jatuh martabat. Bukan kata haram, kita tak kata haram. Orang biasa buat okey. Orang yang tertentu je yang tak sesuai bagi dia, jatuh martabat dia. Dengan bergurau, bukan gurau 24 jam, tapi ada orang asal cakap dia gelak, cakap je nak mesti nak bergurau. Malah sehingga sebab gitulah orang macam ni ada channel khas 24 jam, channel gelak, lawak, channel gurau dalam TV tu. Ada satu channel, tak tahu satu ke dua channel. Memang kalau buka tu untuk gelak. Sebab ada orang yang 24 jam nak melawak. Nabi pun berlawak, bergurau, tapi bukan 24 jam. Nabi pun cakap macam tadi tu lah, orang tua tak masuk syurga. Sekali dua kali je. Sekali-sekala dengar, sekali-sekala. Bukan asal cakap je lo ya buruk. Asal cakap je lo ya buruk. Hai. Ustaz orang putih dia ada buat benaran.
manusia terhebat di dunia. Dia letak nombor 1 tu Nabi lah. Tapi nombor 2 orang putih lah. Tu aja Washington ke dia letak nombor 1 Nabi tu. Dia buat senarai. Dia pertama samalah juga, nampak macam okey, tapi jadi tak okey. Okeynya, Nabi kita, orang kafir pun iktiraf. Tu yang okeynya. Jangan jadi tak okey. Yang nombor 2 pun hebat juga. Mana kita iktiraf aja. Bukan nombor 1 je hebat, 1, 2, 3, 4, yang 10 yang terawal. Satu dunia ni sejak yang diingati. Sejak yang diketahui, yang nombor 1 Nabi kita. Nombor 2, dia sebut orang kafir. Kita tak apa iktiraf Nabi kita nombor 1 memang. Tapi nombor 2 kita iktiraf tak? Bila kita iktiraf yang tu, secara automatik list tu kita yang iktiraf. Yang nombor 2, nombor 3. Saya kan nombor 2, nombor 3 apa benda je. George Washington duduk nombor 2. Dia nombor berapa juta ke bawah. Orang Islam ramai lagi, para sahabat. Kalau Nabi yang ada berapa ratus ribu Rasul, Nabi yang kita ulul azmi apa semua tu dulu, dia tak tahu duduk mana, malah tak hebat langsung. Tapi itulah, cuma tak ada apalah, sekadar gitu aja. Satu segi baiklah sebab mereka mengiktiraf. Satu segi iktiraf, tapi iktiraf mereka dia masuk Islam tak pun. Lain-lain iktiraf atau masuk Islam, okeylah juga. Yang nombor 2, nombor 3 tu problem. Base. Nabi juga jual beli. Tapi jual beli tak sampai riba dan sebagainya lah. Apa saja kemanusiaan Nabi tak menjatuhkan martabat. Pegangnya itu dengan cerita jatuh martabat je, kita stop cerita tu. Kita gantung, aku tak tahu cerita ni. Aku tak terima dan aku tak tahu. Nabi aku tak gini. Ya, cerita sebenar tak tahu. Sebab kita tak jumpa lagi. Kalau jumpa cerita-cerita yang menjatuh martabat, habis. Nabi tak ada bayang kan? Nabi tak ada bayang tu khilaf ulama. Khilaf. Yang kata Nabi tak ada bayang tu daripada hadis yang menceritakan Nabi kita nur, cahaya. Cahaya pula bukan cahaya betul cahaya. Bila cahaya kena cahaya, mana ada bayang. Dia bukan kata tak ada bayang tu. Dia kesan daripada kata Nabi kita ni adalah nur, cahaya. Maka dengan kata Nabi kita tu cahaya, tapi jangan kita faham cahaya tu. Cahaya tu biasa, cahaya Nabi lagi hebat. Gitu. Cahaya Nabi lagi hebat. Nabi itu cahaya. Bila begitu, bila ada matahari itu cahaya, maka sebab tu tak ada bayang. Dia bukan kata Nabi tak ada bayang. Nabi itu cahaya, dia kat situ. Nabi masuk gelap-gelap, Nabi masuk jadi terang. Saya betul kan cerita Sayyidatina Aisyah hilang jarum, cari-cari tak jumpa. Nabi masuk nampak jarum tu bersinar. Bukan nampak cahaya tu, cahaya ni bukan. Nampak jarum tu bersinar. Kenapa pula jarum ni boleh bersinar? Mana ada cahaya lah. Nabi je tu. Tapi kita tak boleh faham cahaya macam cahaya ni. Cahaya ni cahaya biasa. Nabi cahaya sungguh. Pada pendapat yang kata Nabi tu cahaya. Sebab bila kata Nabi tu cahaya, dia ada dua. Pertama cahaya sungguh, yang kedua cahaya maknawi. Yang kata pendapat kedua tu kata cahaya maknawi. Cahaya yang datang untuk menerangi alam dengan maksud habis semua zulumat kafir tu, kekufuran, kesyirikan, zulumat ila nur kepada cahaya. Itu cahaya maknawi. Malah ia lebih hebat daripada cahaya macam ni. Tapi sebagai ulama kata cahaya betul. Ada khilaf kat situ. Jadi bukan masalah Nabi ada bayang ke tak. Bukan masalah Nabi tak ada bayang. Masalah Nabi adalah cahaya. Maka bila cahaya kena cahaya, mana ada bayang. Mana ada bayang. Tapi boleh terima lah kalau nak terima. Tapi kat situ khilaf. Bila ianya khilaf, begitu je lah. Orang yang duduk segang waktu Nabi melihat Allah Isra' Mi'raj dengan mata lendek, khilaf. Ada kata bukan dengan basirah, dengan mata hati. Kata dengan mata lendek. Habis gitu je lah. Tak setuju tak apa, yang tu je. Bab tu bab khilaf. Dan dia bukan usul agama. Dia furu', dia cabang. Sebab tu yang usul ni kita nak bertegang urat, garang dekat usul. Nabi yang dia ni kahwin ni, yang kahwin tak bagi tahu, kahwin dua tak bagi tahu, lepas tu tak adil apa ni, ikut Nabi tu. Siapa? Ngati beruk orang kata. Beci aku dengar. Saya tak tahu cerita tu sebenarnya. Tak tahu pun cerita orang artis kahwin tu. Mak kilau kahwin, saya tak tahu. Baru tahu je dalam 3-4 hari lepas. Orang lama dah tahu.
Tak tahu pun, tak peduli pun. Bila si tak boleh rasa nak dia yang kata. Tahu tak? Siapa dia? Dia kata, kan dia tu kahwin apa semua ikut Nabi dia tu. Sunnah lah tu. Nabi kahwin, tak tahu je tu. Cari lepas ni. Saya tahu yang tu dulu. Baru, siapa yang kahwin? Kahwin tak bagi tahu. Nabi dia tu. Itu dia ikut Nabi dia lah. Saya dah warning dah dekat laki saya. Kalau lah dah warning kat laki saya. Dia tu laki saya. Saya tak nak dia tiru atau ikut Nabi sebagai seorang suami. Rasanya duduk kat Kuantan lah? Bukan? Duduk Kuantan? Duduk mana dia? Ada orang nak pergi cari dia tu. Ya Allah, patut kena tangkap orang macam ni. Tapi itulah, tak tangkap pun nampak. Allahu'alam. Kita tangguh dulu. Tak boleh lah cerita nama dia. Dia lawyer. Nanti kena saman. Kita so saya kata orang Kuantan apa? Kita sudah ingin tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu